Dalam ilmu fiqh itu ada 4 bahagian ilmu. Pertama taharah, kedua ibadat. Taharah ni persucian. Kedua ibadat, ketiga munakahat, nikah hukum, nikah kahwin, keluarga dan sebagainya. Yang keempatnya jenayah. Ini satu negara. Yang kedua ilmu, itu ilmu fiqh. Ulamanya dipanggil faqih, fuqaha. Kalau ramai fuqaha. Yang kedua ilmu tauhid. Ya. Dalam fiqh tadi ada 4 mazhab. Ada yang ikut Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hanbali. Tauhid, ulamanya dipanggil ulama tauhid. Ulama ilmu kalam, mutakallimin. Ya. Mutakallimin. Kita ikut aliran ahli sunnah wal jamaah. Mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tidak ikut yang lain, tidak ikut pandangan Wahhabi dalam tauhid, tidak. Mu'tazilah apa bukan. Di dalam ilmu tasawuf, ya, dalam ilmu tasawuf ulamanya dikenali dengan sufiyun, as-sufi. Kalau banyak sufi, sufia itu bukan nama perempuan ya, tapi boleh nak guna nama perempuan. Sufia itu kalau diterjemahkan para ulama tasawuf, ulama tasawuf. Ya. Tarekat itu ialah hasil ijtihad orang-orang sufi. Sama juga dalam fiqh ya. Imam Abu Hanifah dia berijtihad melahirkan mazhab Hanafi. Imam Malik melakukan ijtihad dalam fiqh melahirkan mazhab Maliki. Imam Syafi'i melahirkan mazhab Syafi'i. Ahmad Ibn Hanbal melahirkan mazhab Hanbali. Dalam tasawuf sama saja. Abu Haris Muhasibi ya, yang melakukan ijtihad dalam tasawuf, dalam amalan zikir, maka zikirnya atau tarekatnya dikenali dengan tarekat Muhasibiyah. Abu Yazid Bustami meninggal dunia tahun 262, yang melakukan ijtihad di bidang tasawuf, maka tarekatnya dikenali dengan tarekat Taifuriyah. Taifur itu tempat kelahiran beliau, daerah tempat kelahiran beliau. Ya. Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi meninggal dunia 297 Hijrah. Tarekatnya dikenali dengan tarekat Junaidiyah. Begitulah. Abad ketiga, abad keempat itu sudah ada 10 tarekat. Dan kita boleh temui masjid-masjid yang ditinggalkan oleh ulama tarekat ni sampai sekarang. Kita pergi ke Iran ya. Saya pernah pergi ke Iran. Pertama bertemulah masjid Abu Yazid Bustami, meninggal dunia 262 Hijrah. Makam beliau di depan masjid kiri. Makam gurunya dalam masjid. Namanya Syekh Muhammad apa saya lupa yang mentadbir jawatan kuasa pentadbir masjid itu pun yang beramal dengan tarekat Abu Yazid Bustami. Setengahnya itu anak cucunya, dah keturunan keberapa tak tahu. Tak jauh daripada itu ada sebuah masjid. Masjid apa? Syekh Abu Hasan Kharqani, meninggal dunia 425 Hijrah. Abu Hasan Kharqani, dia pun seorang sufi yang hebat, dianggap oleh Allah. Masjidnya pun ada. Tipu ke tarekat-tarekat ni. Itu belum lagi kita pergi ke Kazakhstan, pergi ke Uzbekistan, kita akan temui komplek makam Syekh Bauddin. Bangunan masjidnya ada. Ya, kita boleh temui semua. Kalau ke India, kita temui 7 syekh dah. Dimulai daripada Syekh Muhammad Baqi Billah. Ini diikuti oleh Syekh Ahmad Sirhindi Al-Mujaddid Al-Husani, ulama yang terkenal di abad 15 zaman hidupnya Akbar, yang pernah ditangkap oleh Akbar di penjara. Beliau melawan dinul ilahi yang dicipta oleh Akbar, Maharaja Mughal. Bila beliau mati, tempatnya diambil alih oleh anaknya Syekh Maksum. Syekh Maksum meninggal dunia, diambil oleh anaknya, cucu Syekh Ahmad Sirhindi, Syekh Saifuddin. Semua ada. Masjidnya ada, makamnya ada.
Makam datuk, makam anak, makam cucu ada. Berbaris satu tempat. Macam mana tarekat ni tipu? Selepas Syekh Saifuddin, Syekh Ahmad Baduwani. Selepas beliau, tak salah saya, Syekh Samsuddin Janan. Lepas beliau, yang ketujuh ialah Syekh Abdullah Dihlawi. Semua makamnya ada, kita ziarah semua. Itu di India, ada 7 Syekh dalam tarekat Naqsabandi. Makamnya ada, masjidnya pun ada. Kalau kita pergi ke Uzbekistan, sana kita temuilah makam Syekh Bahauddin Naqsabandi, komplek makamnya. Syekh lain yang berasal daripada beliau, ya. Malahan dekat Iran tu, makam Imam Ghazali pun di sana. Kita dapat melawat makam Imam Ghazali. Di mana? Di negeri Iran. Di daerah mana? Di daerah Mashhad. Daerah Mashhad ni, provinsi Mashhad ini bagi negara Iran. Mashhad ini dianggap sebagai pusat agama Islam bagi bangsa Iran. Bagi orang-orang Islam di Iran sana, pusat agamanya yang penting ialah Mashhad. Kenapa? Di Mashhad ini ada satu bangunan masjid. Direka bentuk memang hebat, reka bentuknya memang hebat, ya. Besar, sangat canggih. Ya. Dibina itu mungkin makan belian-belian dah, ya. Jadi orang Iran anggap situlah pusat agama mereka. Menjadi tempat suci yang ketiga selepas Masjidil Haram dan Masjid Nabi. Selepas Masjid Al-Aqsa. Situlah yang keempat. Jadi di Mashhad ini, tuan-tuan, tak jauh daripada bandar, ada satu kawasan perkuburan. Situlah Imam Ghazali dikebumikan di situ. Daerah ini dulu dinamakan daerah Tus, ya, negeri Tus. Makam Imam Ghazali ada. Dan makam guru dia, Ali Farmidi pun tak jauh. Dia semua ada, tuan-tuan. Imam Ghazali itu kan ahli tarekat. Bacalah kitab-kitab dia.